Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua, yang banyak akan membantu dan menyelenggarakan semua tugas-tugas berat, dan saya hanya kekal dengan tugas-tugas ringan. Lim Hui Ying, Jumlah Menteri Kewangan kita sekarang seorang, jadi kena laksanakan tugas dua Timbalan Menteri Kewangan yang dulu. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucap penghargaan kepada kedua-dua Timbalan Menteri Kewangan yang seorang jadi menteri, seorang Timbalan Menteri di KKR, Saudara Mat Maslan dan Saudara Stephen Sim. Penghargaan kerana mereka banyak membantu dalam menjalankan tugas sepanjang tahun lalu. Dan Johan Amerikan kekal sebagai KSP. Timbalan rakan-rakan daripada JLC, JIC dan semua yang hadir, terima kasih atas kesediaan untuk bersama pada pagi ini. Dan pagi ini seperti biasa kita ada perhimpunan, tapi saya juga undang pengurusan utama dari JLC, JIC, kerana saya fikir ada beberapa penganjuran, pandangan untuk merangka dan melaksanakan program untuk 2024 ini dapat bersama mereka. Sebenarnya kita tahu selain daripada kekuatan perbendaraan Kementerian Kewangan ini, JLC JIC ini punya tanggungjawab yang besar, ya. Dan tidak seperti mana peringkat awal, tapi sekarang kekuatan keseluruhannya mencecah hampir 2 triliun ringgit, ya. Jadi punya kekuatan yang juga akan membantu dan menentukan keberkesanan tindakan kita. Saya sebut perkara ini kerana kita telah tahun lalu banyak merangka dasar-dasar utama, ya, negara madani, ekonomi madani, transisi tenaga, peralihan tenaga, transformasi digital, plan perindustrian, dan kerangka baru dalam sedikit banyak penyesuaian dalam kajian separuh penggal selain daripada belanjawan madani. Tapi ini semua kerangka yang digubal untuk menentukan supaya kita jelas hala tuju kita. Tetapi sama ada berhasil atau tidak ialah pelaksanaan. Ya. Kalau kita ungkap pandangan penjangga Inggeris, ya, juga Amerika, T.S. Eliot, dia kata di antara between the ideals and the reality lies the shadow. Jadi cabarannya ialah tentang kerangka pelaksanaannya. Dan sebab itu kita harus hadam dasar, tapi lebih tentu pastikan pelaksanaan yang lebih berkesan. Ini kebimbangan saya. Semalam Menteri Besar dan pimpinan pengurusan Susah Kerajaan Negeri, Perkara Negeri, pengarah JKR Pahang jumpa. Dan saya sekali-sekali jumpa berasingan, saya sahaja nak dengar. Dan saya lihat kadang-kadang ada disconnect di antara apa yang kita bicarakan, pahaman tentang ekonomi makro, pemusatan program kita, dengan apa yang difaham daripada itu. Maknanya dalam jentera kerajaan ini, ya, harus dipastikan ada bukan saja keseragaman, tapi kefahaman. Umpamanya kita mahu setiap pegawai, bukan hanya di Kementerian Kewangan, di tiap kementerian, di tiap negeri dan daerah, itu faham sekurang-kurangnya apa keupayaan kerajaan, apa kekangannya. Harus semua faham apa yang kita warisi, kekuatan keuangan kita. Kerana umpamanya kalau dituntut oleh mereka itu, tak salah saya dalam perjumpaan saya dengan mereka itu, kurang-kurangnya tak kurang dari 7-8 bilion tambahan. Ya.
Sebab itu saya memanfaatkan waktu itu menjelaskan tentang hutang negara, defisit, keupayaan kita. Itu harus difahami. Tetapi ada perkara yang mendesak. Umpamanya kita dah luluskan dalam belanjawan. Soal pengurusan dan maintenance jalan-jalan yang berlubang. Jalan-jalan persekutuan. Kalau dulu, masa Menteri Keuangan, jalan persekutuan itu sangat baik. Jalan negeri itu berlubang. Sekarang jalan negeri kerana maris sejauh lebih baik daripada jalan persekutuan. Jadi kita telah luluskan sedikit peruntukan. Arahannya yang mesti dipantau di kalangan menteri-menteri oleh Saudara Amir Hamzah dan KSP yang pantau dari segi KSU ialah supaya tak perlu tunggu bulan Mac 4. Patut daripada sekarang terus ambil tindakan dan menjalankan, menentukan pelaksanaan itu. Ya. Karena bagi kita yang duduk di sini mungkin tidak terkesan, tetapi bagi orang di daerah, ada Jerantut, Lipis yang dibangkitkan, jalan berlubang itu meresahkan mereka. Jadi ada hal-hal yang sudah diluluskan yang mampu kita kenali. Saya baca dalam media sosial, Menteri Pendidikan Tinggi disambut di Universiti pelajar mahasiswa Universiti Malaysia Sabah kerana mereka belum mandi, air tidak ada. Tahun lalu bila saya melawat di sana, saya luluskan 3 juta. Saya tidak pasti mungkin dia mengambil masa untuk pelaksanaannya. Tapi saya nak dapat laporan mungkin daripada KSP boleh tanya KSU Kementerian Berkenaan dan mungkin Pantau Madani boleh bantu untuk menanya apa berlaku sejak kelulusan saya dan tindakan diambil oleh kementerian dan universiti untuk melaksanakan. Ya. Ini pada sebahagian orang mungkin perkara kecil. Tapi kalau mahasiswa itu menghadapi masalah bekalan air, itu patut meresahkan kita. Jadi hal yang sedemikian yang saya bimbang ya. Seperti saya kata di antara perancang pengurus-pengurus besar dengan pelaksanaan di bawah itu, dia akan ada kesenjangan yang nyata dan disconnect. Dan tanggungjawab kita ialah pastikan bahawa pembangunan itu berarti kepada mereka. Merdeka itu merdeka rakyat. Merdeka negara itu sebenarnya merdeka rakyat. Pertumbuhan ekonomi itu bukan pertumbuhan golongan atasan, bukan di kalangan perancang, tapi sehingga peringkat akar umbi. Jadi saya pasti ada pelaksanaannya, tetapi hal-hal yang sedemikian saya fikir boleh diatasi kerana saya tak ingat bulan berapa, tapi tahun lalu saya sampai ke sana dan saya dengar resahan dan saya minta confirmation dari Naib Chancellor, ya katanya, dan saya luluskan. Jadi saya tidak mengerti sama ada mungkin projek itu mengambil masa. Saya tidak mahu buat keputusan menghukum seperti mana setengah ustaz dia cepat hukum orang. Jadi saya tak mahu hukum, cuma saya nak minta laporan teliti apa jadi sejak Menteri Keuangan luluskan peruntukan segera menyelesaikan masalah air di universiti tersebut. Sebelum tu saya ingat saya pergi ke kamp tentera yang juga hadapi masalah yang sama, dan juga kita minta liputan itu. Jadi mungkin satu kategori semua kelulusan tahun lalu sama ada oleh saya ataupun kementerian-menteri lain, kita mahu lihat tahap pelaksanaannya. Sebab tu saya kata mesti kadar yang pantas. Ease of doing business itu bunyinya sedap, tapi pelaksanaannya itu macam one stop agency, it stops there. Sebab tu saya beritahu Tunku Zafrul, don't use that term anymore. There's no one stop agency in Malaysia. Dia ada satu agensi untuk facilitate atau accelerate the process. Baik. Walau bagaimanapun memang ada kenyataan-kenyataan, kejayaan yang nyata.
Saya tidak mahu umpamanya media ambil kesempatan, dia cerita tentang masalah saja. Ini masalah-masalah menunjukkan kita dengar. Kita peka. Kalau kita tak dengar masalah rakyat bangkit, kita dianggap pekak. Jadi antara peka dan pekak itu hanya satu huruf. Saya pilih peka. Tambah K jadi pekak. Jadi kejayaannya apa? Suatu yang direncana begitu lama, tapi memerlukan kekuatan dan tekad politik untuk melaksanakan. Iaitu Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Ini maknanya di antara lain meletakkan prinsip pertanggungjawaban dan ketelusan yang lebih jelas dan mengekang bidang kuasa Menteri Keuangan. Kerana apa yang diumumkan, diunjurkan mesti dilaksanakan, kalau tidak mesti diserahkan semula untuk dibahaskan di Parlimen. Kemudian amalan yang pada hemat saya dari dulu yang menganggap yang menyaksikan suatu bentuk rompakan penyalahgunaan kuasa yang mudah memberi ruang. Jadi orang-orang penguasa, terutama menteri-menteri kewangan, senang sekali dengan prinsip rundingan terus. Rundingan terus itu walaupun ada kaedah-kaedahnya, saya setuju, tetapi ia memberikan ruang yang lebih luas bagi sang penguasa untuk menetapkan. Dan ini pernah berlaku secara meluas dan membataskan bidang kuasa, jantung kuasa teknikal dan pegawai-pegawai, dan menyebabkan orang politik atau penguasa politik itu menentukan, dan ini dihalang. Sebab itu saya kata menghalang sama sekali amalan rundingan terus dan melalui proses tender. Kita bagi, saya tidak katakan tidak ada pengecualian. Bila saya ke Labuan, ada masalah bekalan elektrik yang mendesak, maka kita arah tenaga, terutamanya Petronas, melaksanakan IPP. Itu satu keperluan yang dianggap mendesak. Tapi saya tidak fikir kita boleh tentukan kontrak mana yang Petronas ambil. Jadi saya tidak fikir ia menimbulkan apa-apa kontroversi. Tapi prinsipnya kita menghalang sama sekali rundingan terus. Kemudian penyasaran subsidi. Jadi rakan-rakan di Kementerian Keuangan lebih arif. Pada peringkat awal ada sedikit sebanyak, bukan sedikit banyak, pembangkang gunakan ini sebagai seolah-olah kita merampas subsidi untuk rakyat. Tapi inilah cabaran kita, menjelaskan kepada rakyat setiap tindakan. Kita tidak boleh membuat andaian bahawa semua faham. Ini penyerahan subsidi setelah diberi penjelasan berkali-kali dan bertubi-tubi asalkannya, maka lebih kurang ada kefahaman. Kerana 85% rakyat itu tidak terkesan sama sekali, masih diberikan subsidi. Dan kita pada dasar prinsip dia apa? Pertama, subsidi yang mencecah hampir 80 bilion ringgit tidak mungkin diteruskan. Itu akan membebankan negara dan merusakkan akar sendi ekonomi negara. Tetapi tidak boleh pula ditarik subsidi sehingga bebankan rakyat. Maka apa yang dilakukan ialah menarik subsidi bagi warga asing, 3.5 juta orang yang mendapat manfaat daripada semua. Minyak mentah, bekalan elektrik, semua mereka dapat kemudahan subsidi. Dan dengan orang yang maha kaya, yang banyak orang kata pasal apa, anti orang, bukan anti orang kaya. Orang kaya itu dalam Islam kita tidak harus cemburu. Tetapi jangan kita beri sedekah pada orang kaya. Masalah subsidi, pendekatan sekarang ini sedekah kepada golongan kaya. Subsidi elektrik kepada orang kaya. Dia pendapatannya ratusan ribu ringgit sebulan, tapi masih lagi diberi subsidi elektrik. Jadi pendekatan kita sekarang hanya menarik subsidi, belum menaikkan tarif kepada mereka. Hanya menarik subsidi kepada golongan 10-15% terkaya dan 3.5 juta orang asing. Jadi kekalkan subsidi. Dengan itu ada penjimatan, bukan penjimatan sebenarnya, pengurangan subsidi sekitar 46 bilion ringgit satu tahun.
seperti juga pengapungan harga ayam. Kita beri subsidi ayam. Itu subsidi itu kepada orang paling kaya, restoran-restoran 5 bintang, dan juga kepada orang asing 3.5 juta. Jadi sebab itu dikatakan pengapungan harga, bukan subsidi ayam, tidak. Dia berikan ceiling harga. Dan bila kita hentikan itu, alhamdulillah harga tidak naik daripada ceiling ditetapkan buat sementara waktu, tetapi kita boleh jimatkan 1 bilion ringgit sebulan, sekitar 1 bilion setahun, 1 bilion ringgit setahun. Dari ayam jimat 1 bilion ringgit. Ini dan kalau kita, sebab tu jumlah subsidi yang begitu banyak. Jadi saya bincang dengan Kementerian Ekonomi supaya juga menyegerakan penyasaran subsidi bagi minyak kemudian. Baik. Apa kata kalau dengan penyasaran ini membebankan sedikit rakyat? Katalah dari segi kita kata inflasi bawah dari 2%. Tapi ramai juga mengeluh harga barang-barang keperluan masih meningkat. Maka kalau kita dapat kurangkan subsidi penjimat, sebahagiannya kita pulangkan balik kepada rakyat. Itu dalam skim sama ada STR, E-Madani yang kita berikan langsung kepada rakyat. Bukan saja setakat B40 dan juga kebanyakan pada M40. Ini saya sebutkan ramai yang M40 sini. Ada yang mengeluh, dia kata ni kata menteri dipikir B40 je, kami dia tak masuk langsung. Jadi kita cuba tingkatkan jumlah bantuan suntikan tunai rahmah E-Madani ini melalui secara langsung kepada rakyat. Mudah-mudahan ini dapat mengurangkan beban rakyat. Kemudian kemiskinan tegar. Saya masih dapat laporan terakhir. Setakat ini kita dapat memansuhkan dan menoktahkan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, dan Negeri Sembilan yang sudah dapat angka yang diselesaikan semuanya. Negeri Sembilan pada bulan November ada sekitar 400 keluarga yang masih di Melaka. Menteri Besar mengarahkan supaya perkara ini dapat diselesaikan. Jadi tentunya tahun ini akan tambah pula. Bukan maknanya satu tahun dia boleh noktah, tapi alhamdulillah kita boleh bantu. Dan ini melalui program-program CSR, sebab itu harus diselaraskan. Masalah kita ini, tanpa padu, kita tak selaraskan bantuan. Jadi ada yang umpamanya dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan, dia tak bagi tahu berapa kerajaan negeri bagi, dia tak bagi tahu apa yang diberikan oleh pusat zakat. Ya. Jadi ada yang dapat itu 3 kali ganda, ada yang tak dapat langsung. Jadi ini insya-Allah kita akan perbaiki. Kadar KDNK 3 suku pertama mencatat 3.9%, maknanya sasaran KDNK 2023 insya-Allah 4%. Inflasi masa kita ambil alih 4 November 2022 itu 4%. November 2023 1.5%. Ya, rendah, tapi seperti yang saya sebut, jangan kita terpukau dengan angka. Saya tak kata statics lie. Dia statics itu boleh kita pertahankan. Tapi kadang-kadang di beberapa kawasan harga itu mungkin berbeza, kerana angka statistik ini angka purata. Pelaburan itu mencecahkan rekod. Kerana hampir 350 bilion ringgit, dan bagi 9 bulan pertama tahun 2023 kelulusan pelaburan adalah 225 bilion, iaitu peningkatan 6.6% ketimbang tempoh sama tahun 2022. Hasil negara, terima kasih kepada custom. Jadi kena, sebab tu ketutup begah dia kena garang sikit. Jadi mencecah, ya, kita akhirnya dapat memenuhi unjuran
yang tidak selalu dicapai, tapi kalau custom memang lebih daripada yang diunjurkan. LHDN 183 bilion dan custom 55 bilion. Ada dia point 1 ke 2 tetap. Saya tak mau sebut. Sebab kalau sebut banyak dia minta bonus lebih. Baik, sekarang hala 7 2024. Kita faham kerangka, kita faham dasar dan harus ada kerjasama yang lebih mantap. Dan kerjasama yang saya maksudkan ini bukan sahaja jabatan, agensi dan GLC di bawah perbendaharaan, tetapi seluruh negara. Dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang minggu lalu, kita tetapkan bahawa penyelarasan harus lebih berkesan. Kita tak boleh bekerja dalam silo. Saya dapat laporan satu agensi, GLIC, yang juga melakukan TVET. Ada juga tentang pinjaman kepada rakyat. Kemudian ada juga yang dibuat oleh tekun. Jadi kalau tidak diketahui apa yang dilakukan, kita ada masalah dalam bentuk pelaksanaan. Kemudian projek-projek seperti Tebatan Banjir, Pem Borneo Sabah, Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, Pusat Kanser Sarawak, peluasan lapangan terbang Pulau Pinang, naik taraf sistem pengairan kawasan Mada, penyelenggaraan infrastruktur asas termasuk jalan raya dan kuartus kerajaan, itu telah diluluskan dan kita akan pantau pelaksanaan itu cepat-cepat. Saya umpamanya ke Kelantan, masa cuti, kebetulan saya cuti, pergi ke Kelantan masa banjir. Pelaksanaannya ikut jadual. Tetapi sungai Rantau Panjang umpamanya, dibuat proses tambakan atau tebatan itu, satu di sebelah tebing sungai sebelah kanan, jadi air bertakung sebelah kiri. Okay. Kerana projek kita itu projek untuk 2 tahun akan datang, jadi 2 tahun itu sengsara sebelah kiri lebih daripada yang dulu kerana sudah ada tebing sebelah kanan. Jadi entah bagaimana sebahagian daripada tebing itu ditebuk kerana sengsara sebelah sini. Maka mungkin ada yang fikirkan biar sama-sama sengsara. Jadi ditebuk, air deras menuju ke hilir. Ini macam lagu Bengawan Solo. Mungkin orang muda tak tahu langsung Bengawan Solo. Dia Bengawan Solo, dia deras menuju ke hilir. Google tengok lagu tu. Baik. Jadi saya lihat macam tu, baik kita terpaksa adakan peruntukan khas untuk membina beberapa apa dipanggil bangunan ataupun tebing sementara untuk mengelakkan daripada pengaliran air berterusan. Tetapi harus disegerakan. Berapa jumlah projek yang sebelah itu? 800 juta. Hal yang sedemikian kita tak boleh tangguh. Saya tidak tahu. Jadi kalau tangguh, kalau kita tangguh, maka masalah lebih besar daripada dulu kerana sebahagian daripada tebing sungai telah diberikan. Ini hal yang bila kita turun ke bawah, kefahaman kita lebih baik. Sebab itu saya syorkan bahagian ketua-ketua bahagian Kementerian Kewangan ni, saya tahu sering juga, tapi lebih banyak turun ke bawah, termasuk penguruh-penguruh besar GLC ni, supaya melihat sendiri masalah di bawah. Baik. Dan saya tentunya tekankan soal tata kelola dan bentuk pengurusan. Baik, peranan GLIC dan GLC ni, sebab di antara lain saya panggil, kerana terlalu penting. Saya tidak fikir kita boleh anggap mereka ini sebagai suatu bidang yang ataupun kegiatan yang terasing dari kerangka besar. Saya ucap terima kasih kerana setakat ini mereka secara kolektif dengan kekuatan kewangan yang besar banyak membantu
Pertama, umpamanya mendapat hasil yang munasabah. Tentunya paling tinggi EPF lah. Keduanya, saya beri beberapa pengarahan. Umpamanya harus juga ada penekanan, pengurangan pelaburan di luar negara. Kerana kalau alasannya tidak menarik atau atraktif, maka apa kemunasabahan kita mengadakan kempen menarik pelabur asing ke Malaysia? Kalau syarikat-syarikat utama kita tidak ada keupayaan untuk memastikan jenis pelaburan yang menarik dan beri keuntungan. Jadi kita harus beri kelonggaran. Saya tak tahu. Kita akan bincang sekali lagi 20-25%, saya belum pasti. Tetapi tentu ada tanggungjawab untuk sama-sama memikirkan keperluan untuk meningkatkan pelaburan dalam negara. Kemudian saya telah minta jentera kita pantau madani, dan saya minta kerjasama GLC, JIC supaya dapat interact secara langsung dengan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan program-program yang ikut dasar yang kita tentukan. Ya. Tidak mengganggu kerangka besarnya, tapi ada beberapa aspek tertentu. Saya bagi contoh. Transisi tenaga, transformasi digital. Itu dah sangat mendesak dan kritikal bagi negara. Dan ia memerlukan penglibatan semua. Transformasi digital itu kalau kita tidak secara pantas dan pesat bawa perubahan sistem pendidikan dalam pengelolaan tata kerja kita, ia akan menyebabkan kita agak ketinggalan. Jadi saya harap GLCIC juga akan melihat hal ini, kerana ini menjadi di antara tunggak dasar negara kita. Dan hal yang terkait juga ialah setengah-setengah GLCIC ini pekerjanya ada yang 8,000, ada yang 10,000, ada yang lebih. Baik. Masalah rakyat di bawah mereka itu jangan dibebankan kepada rakyat. Saya ingat lagi laporan awal bila kita swastakan tenaga telekom, dan saya juga panggil Petronas masa itu. Saya kata mereka tentulah bila swastakan catatan keuntungan besar. Jadi sepatutnya Menteri Kewangan ucap terima kasih. Jadi saya ucap terima kasih. Tapi saya tanya, masalah mereka tak selesai. Umpamanya kalau kemiskinan tegar di kalangan keluarga di bawah tenaga atau telekom, apakah dia masalah kementerian masa itu luar bandar atau masalah syarikat? Tentunya masalah syarikat. Maknanya program CSR atau program apa-apa. Baik. Dalam ada 15,000 pekerja, 5,000 tiada rumah. Tak ada rumah langsung. Tak mungkinkah kita fikir ada rencana untuk bina perumahan untuk pekerja sendiri? Kalau tidak, kita catat keuntungan dengan cakap soal commercialization dan kita bebankan kelompok yang agak pendapatan rendah ini kepada kementerian dan kerajaan untuk mengenangani. Saya tidak fikir itu munasabah. Jadi saya mahu umpamanya perancanannya jelas. Baik pendidikan. Kalau ada di bawah syarikat kita yang mencatat keuntungan yang baik, ya, kemudian anak-anak di sekolah atau di universiti tidak ada dana yang cukup untuk belajar, terpaksa ambil daripada PT-PTN. Ini hal-hal yang harus diteliti. Apakah mampu? Saya tidak fikir semua harus dibiaya, kerana mungkin ada kekangan dari satu syarikat. Tetapi hari ini harus diperhatikan. Jadi selain daripada soal pelaburan, keuntungan, ya, kecekapan digital dan lain-lain, hal yang menyentuh kepentingan pekerja sendiri, syarikat sendiri, itu mesti diatasi. Jadi saya minta dalam masa tempoh 1 bulan itu melaporkan kepada kita, mungkin kepada menteri dan KSP, untuk sampai kepada saya apa dia rencananya, baik rencana pelaburan, rencana Bumi Putra, rencana perumahan,
pekerja, rencana pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Petronas memang terkenal ada beasiswa yang besar. Saya percaya yang lain Tenaga Telekom juga memberikan beasiswa. Bank-bank juga masuk Maybank dan lain-lain, ada rencana-rencana latihan dan program. Baik, tapi saya nak dapat laporan supaya ada kefahaman yang lebih jelas. Tapi yang saya ingin menyentuh juga ialah masalah perumahan mereka, masalah kadar upah mereka, masalah pendidikan mereka. Mana mungkin umpamanya syarikat kerajaan ada pekerja yang anak dia nak masuk universiti tak cukup dana dan oleh itu tak jadi masuk universiti. Saya tidak fikir hal ini boleh kita pertahankan. Sebab itu umpamanya arahan saya tahun lalu bila ada pelajar miskin dapat PTPN tak cukup, maka universiti tidak boleh menolak kemasukan mereka. Biar dia masuk dulu, kemudian kita cari jalan dan kaedah untuk bantu mereka. Hal-hal ini mesti diselenggarakan. Barulah betul negara ini negara madani. Kerana ada pertumbuhan, ada kemampanan, ada transformasi digital, ada innovation dan daya cipta, tapi ada juga rahmah dan ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.